Betul tak betul bukan soalan saya. Tapi kalau kita nak memainkan dewan ini, minta tolong ya, Mat. Terima kasih Yang Pengerusi. Saya sebut ke ini walaupun Yang Muhammad Rembau Pertikai kata hypocritical dan sebagainya, dan bila kita nak jawab dia tak mau dengar. Jadi saya nak jawab pertama soalan dia, apakah ada bukti yang nyata 1999 di EPCO menasihat Ehud Barat? Memang betul. Itu telah boleh tengok rekod. Bila EPCO menasihat Ehud Barat menerima usul, sama ada surat detail, memang saya tidak ada. Tetapi yang saya tahu, EPCO itu menjadi penasihat Israel. Dan mula terkenal itu kerana mereka menjadi penasihat kepada kerajaan Israel di bawah Perdana Menteri Ehud Barak. Itu kenyataannya. 10 tahun kemudian, Kerajaan UMNO Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Janji panggil dia, dan kebetulan idea One Israel itu dibawa menjadi One Malaysia. Ya, tak apa. Kalau sudah tak setuju, tak mengapa. Tak apa pasal salah. Biar saya sambung, biar keadaan itu tenang sikit. Ya, Muhammad, pasal salah tak payah. Ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Yang Muhammad dengar dulu. Kemudian kedudukan Jack Abramoff. Jack Abramoff. Dah tak marah, tak marah. Nada saya tenang. Jack Abramoff itu pelobi yang kontroversial sehingga menjadi bahan siasatan Kongres Amerika, dan sekarang didakwa dan dipenjarakan. Orang ini yang digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tidak dinafikan berapa juta yang masuk, dan diketahui oleh ramai pimpinan UMNO, termasuk duta Malaysia sekarang ke Amerika Syarikat. Baik. Ditanya apakah saya ada hubungan dengan beberapa pemimpin Amerika. Katanya pelantikan saya sebagai Chairman Futures Foundation for the Future, Mustaqbal, Muassasah Mustaqbal, Yayasan Masa Depan. Dengar baik-baik. Foundation ini ditubuh oleh menteri-menteri luar Eropah, Amerika, Turki dan Qatar. Kerajaan Turki dan Qatar yang mengusulkan nama saya sebagai pengurusi muassasah ini. Rembau sebagai tokoh muda, saya fahamlah peranan nak impress Perdana Menteri. Susah. Untuk Muhammad sekarang itu tak mudah. Tapi jangan serang dulu. Dulu dah nak kuburkan saya di Matampau. Baik, tapi saya tak jawab. Saya masih waras. Saya masih belum memilih untuk menyerang, melainkan diserang. Tapi saya nak ingatkan yang Mak Pengerusi, Foundation for the Future ini ditubuh oleh menteri-menteri luar setelah mendapat usul dari kerajaan Turki dan Qatar. Maka badan ini, menteri-menteri luar Eropah, Turki, Qatar, Amerika Syarikat dan beberapa negeri lain termasuk Jordan, itu mencadangkan saya mempengurusi. Saya meletak jawatan setelah saya kembali nak bertanding dalam pilihan raya di Permatampau, kerana saya fikir bila kita aktif dalam politik kepartian, saya undur. Dia tidak ada kena-mengena dengan Bank Dunia. Jadi salah. Saya pengurusi Bank Dunia, World Bank, IMF, kerana masa itu saya Menteri Kewangan dan Kabinet masa itu merestuinya. Jadi jangan kait dengan Bank Dunia. Baik, saya tak elak yang Muhammad Rembau tanya kenalan saya, Paul Wolfowitz. Saya tak nafi. Saya bukan hipokrit menjadi pemimpin UMNO. Di sini diserang Yahudi, diam-diam ambil EPCO. Di kampung diserang Yahudi, diam-diam bayar ke Jack Abramoff. Saya tidak nafikan. Dan cuma pendirian saya, ya, dengan Paul Wolfowitz. Saya kenal dia masa dia decade size Johns Hopkins University. Dan saya tidak putus hubungan pribadi. Tapi bila serang soal perang Iraq, saya menentang keras penaklukan Amerika di Iraq. Pendirian saya tidak berubah.
bila saya diminta komen susulan dari pidato Obama, Presiden Barack Obama di Kairo, apa pendidikan saya? Saya kata saya sokong kerana dia kata dia mau keluar dari Iraq serta-merta. Tetapi saya bantah keras penyertaan tentera Amerika di Afghanistan, dan saya kesal kerana kegagalan Amerika mempengaruhi untuk menuntut penyelesaian yang adil bagi rakyat Palestin, terutama kerana kepungan yang zalim yang berlaku ke atas rakyat Gaza. Yang Muhammad Rembau boleh bangkitkan lagi, tetapi kita rujuk pada fakta. Saya tidak nafikan hubungan saya. Bezanya, saya tidak ada hubungan dengan pemerintah Israel. Saya tidak pernah sepanjang saya jadi menteri di Pelawar diminta, tidak pernah ada hubungan yang rasmi dengan Menteri Keuangan Israel ataupun Menteri Pertahanan atau Menteri Luar Israel yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Tampau sedikit dari balik pulau, anak Melayu Pulau Pinang, balik pulau, masak dengan masalah Melayu di sana. Saya tadi terpanggil mohon penjelasan daripada Rumah Tampau kerana saya tahu secara fakta bukan sahaja Jack Abramoff ini terdapat congressional notes, dia katakan beliau didapati bersalah, malah image Malaysia, malah kedutaan Malaysia, invoice-nya terlibat secara langsung. Tapi hingga hari ini tidak ada langsung tindakan daripada kerajaan Malaysia. Kalau itu yang mau di-champion, dijuarai oleh pemuda UMNO, saya rasa itu patut. Karena dia melibatkan nama baik negara, bersetongkol dengan Yahudi, apa kita panggil Yahudi yang ekstrim, malah dikaitkan dan dipati bersalah, bukan sahaja didakwa. Jadi saya rasa kalau pemuda UMNO mau mengaitkan bahawa kita tidak bersetongkol dengan Yahudi yang ekstrim, malah penjenayah, dikatakan penjenayah Jack Abramoff ini, saya rasa itu perlu dibersihkan. Saya mohon penjelasan. Memang jelaslah Jack Abramoff sekarang dipenjarakan kerana penipuan dan kes sebagai pelobi yang menggunakan nama Presiden Amerika Syarikat Pertektika itu. Di antara dokumen yang dikeluarkan ialah bayaran kepada Jack Abramoff itu cara rasmi dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia di Washington DC. Jadi hal-hal ini berbeza. Tetapi apakah yang digahkan oleh mereka? Kita di sebalik. Tapi saya ingat cukup setakat itu. Saya nak bawa sedikit lagi tentang Satu Malaysia. Satu Malaysia ini selain daripada menyentuh soal ekonomi yang akan saya sentuh, ia harus melibatkan satu sistem undang-undang, satu dasar, dan ia mesti berteraskan kepada keadilan. Kita tidak boleh katakan Satu Malaysia dan kemudian kes-kes yang berungkit yang menimbulkan kemarahan rakyat itu tak selesai, tak berkesudahan. Tanya sebab apa Kogan meninggal dunia, dia sakit, sendiri mati dalam lokap. Tanya Beng Hok macam mana boleh mati, dia pergi tingkap, sendiri jatuh. Tanya macam mana Altan Tuya mati, dia main-main dengan bola, meletup simpan. Tanya gitu Anwar sebab apa mata lebam, dia pukul sendiri. Jadi ini orang pertikai, negara hukum. Apa dia? Kes saya betul pengusi sebelum pengusi tegur subjudis. Tetapi kadang-kadang cara pelancaran itu luar biasa. Saya nak buat rayuan kes disqualification recusal hakim, belum ke muka rayuan, mahkamah dah tetap tarikh. Ya, pengurusi PAC boleh bayangkan, belum ke muka rayuan, mahkamah dah tetap tarikh kerana kes Anwar. Tetapi kes Inspektor Azilah dan Sirul yang dihukum bunuh, rayuan setahun belum lagi tetap tarikh. Ini One Malaysia ke? Ini kes bunuh. Dan kalau kita tengok International Covenant on Civil and Political Rights 1966, ditahan setelah dihukum bunuh di penjara dan tidak diberikan laluan untuk appeal segera,
Ini istilahnya cruel, harsh and degrading punishment akibat dari kelewatan menetapkan tarikh rayuan. Jadi bagaimana kita nak yakinkan rakyat bahawa mereka ini jalan dengan telus? Saya sebagai contoh tadi tentang kedudukan raja. Undang-undang bila memihak kepada UMNO, raja tidak ada kuasa sama sekali. Kuasa mutlak Perdana Menteri. Di sebaliknya, di Perak, raja punya kuasa mutlak. Yang mana satu? Perlembagaan mana yang kita pakai, hukum mana yang kita pakai.